Yang ni percuma orang tak nak. Dulu zaman tok nenek kita, dia nak dapat macam kita ni susah. Sebab tu mungkin pada sudut ilmu je, dia tak berapa faham nak. Dia nak tunggu duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan guru yang datang faham nak. Dia nak tunggu duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan guru yang datang mungkin sebulan 3 kali 4 kali tak baru datang. Nah. Zaman kita sekarang tengok tuan guru yang datang Alphard, naik Wellfire, naik Mercedes, naik apa lagi, Honda CR-V, naik Grand Livina, macam-macam. Macam Lamborghini ke Porsche. Dulu ustaz dulu tuan-tuan guru yang datang naik paling-paling tinggi pun Lambretta lah. Lambretta lah. Naik bersika apa ada, betul naik bersika, betul? Saya di kampung naik bersika je. Ngayuh bersika, Allah susahnya sebulan 2 kali je, 3 kali je datang. Mungkin pada sudut pemahaman tu, ya, dia tak faham. Kita alhamdulillah. Sebab tu kalau ada amalan-amalan yang kita rasa tak sesuai, memang bukan tak sesuai pada sudut ni, memang tak sesuai apa dengan apa yang Nabi tinggalkan, kita tinggallah. Dia petua lain, petua kadang-kadang ada yang baik kita ikut. Tok nenek kita pun dulu dia ada juga petua. Tapi kalau amal-amalan yang dirikan rumah ada tiang seri, balut pula dengan kain putih, kain merah, kain hitam tak. Tiang kuning tu tak payahlah. Tak payahlah. Tak payah bertiang-tiang seri pun. Lagi amalan ketegur, ketetemah tu tak. Yang berkunyit tu. Ada. Saya tak kata salah. Takut yang kita baca tu salah. Makna daripada sudut itu. Ya, daripada sudut tu mungkin dia tak sama macam kita. Kelebihannya ya, kita gunakan ilmu yang ada pada kita pada jalan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Baik, ibu dan ayah-ayah muslimat rahimakumullah, hari ni kita masuk pada bab yang baru, betul? Bab ni 3 tak? Bab yang ketiga pun belum habis lagi, memperbanyakkan 5 perkara. Ibu-ibu langkornya laju benar. Kita baru habis. Kita baru habis je tentang makan. Hari ni masuk pada muka surat yang ke-15, bab yang ketiga, memperbanyakkan 5 perkara. Laju benar. Habis dah? Muka surat apa? 17. Kita dah cerita dah ni apa? Memperbanyakkan 5 perkara tu. Menyebut Allah. Hari ni kita sebut ni kelebihan menyebut Allah belum dah? Dah ke belum? Kelebihan menyebut Allah belum nak. Ibu ni boleh sesahaja tema ni. Laju sesahaja nak ngajinya nak. Saya kalau catatan saya memperbanyakkan 5 perkara pun belum lagi. Kalau catatan saya sebab minggu sudah, bulan sudah kita cerita tentang hijrah. Ya, 17. Tak apa. Kita sebut balik memperbanyakkan 5 perkara muka surat 17. Yang ni kelebihan kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Kelebihan saya sebut kelebihan menyebut Allah. Apa yang menjadi kelebihan bagi kita yang sentiasa menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita baca muka surat yang ke-17 Nabi Muhammad tu, kita sambung pada perbanyakkan menyebut akhirat yang kedua. Ini kita sebut kelebihan menyebut. Apa kelebihan menyebut Allah? Kalau dalam catatan saya pada satu kitab yang saya ambil ada 15 perkara. Ada tak tulis tu? Ada dalam catatan. Situ memang tak ada. Jangan cari dalam buku tu. Memang tak akan jumpa. Tahun depan tak jumpa. Ni catatan peribadi. Ada tak? Kelebihan menyebut Allah. Belum. Baru bagi 5. Ya, itu baru betul. Itu baru betul. Baru bagi 5. Yang pertamanya apa ibu? Betul. Yang keduanya? Mengenal kebesaran Allah. Betul. Tak. Maknanya ibu seorang salin. Orang lain tak salin. Nah, saya ulang balik tak kelebihan menyebut Allah. Itu betul ibu. Saya cuba nak tanya je. Tadi nak tengok buat catatan. Kedak itu je. Sebab tu saya tanya. Hari ni memang catat. Balik sekarang letak-letak sudah lah tu. Tak tengok dah. Pagi tadi baru cari lepas subuh. Baru cari balik. Tu. Ya, kelebihan menyebut Allah ni ada 15 perkara. Yang pertama untuk mengenal siapa. Menyebut Allah ni ada 15 perkara. Yang pertama untuk mengenal siapa ke Allah. Betul? Nak kenal siapa Allah. Siapa Allah, siapa kita? Kita ni hamba. Allah tu adalah Tuhan kita dah.
Yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Sebab tu kita ni hamba, dan tempat yang paling baik bagi seorang hamba di sisi Tuhannya di mana? Tanya itu dulu. Tempat yang paling baik seorang hamba di sisi Tuhannya di mana? Ketika mana? Ketika mana kita merasakan kita ni benar-benar hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala? Waktu kita sujud, di situlah tempat yang terbaik manusia yang namanya hamba bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Waktu kita sujud. Sebab waktu kita sujud tu kepala kita berada di tempat Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Kita pun pelik. Takkan Allah Muhammad, Muhammad tu Allah. Dia pakai pula kaedah metod sains. Dia guna istilah sains, logiknya betul. Setiap benda yang ada dekat dunia, dia akan ada dua perkara. Satu kita sebut subjek, satu kita sebut objek. Subjek ni benda yang kita tak nampak tapi dia ada. Dalam istilah sainsnya. Objek ni benda yang kita nampak dan boleh kita sentuh. Yang itu objek. Muhammad itu adalah objek. Sebab Muhammad itu boleh kita nampak dan boleh disentuh. Muhammad. Betul lah. Sedangkan Allah itu subjek yang tak nampak. Allah itu adalah gelaran, pangkat, kedudukan yang paling tinggi bagi Muhammad. Dia sebut macam tu lah fahaman tu. Allah ni gelaran bagi Muhammad. Pangkat bagi Muhammad yang paling tinggi sekali. Tapi dia tak nampak. Sebab gelaran memang tak nampak. Yang kita nampak sekarang ni adalah Muhammad. Objek ni. Muhammad pangkatnya adalah Allah. Dan Allah tu adalah pangkat bagi Muhammad. Itu faham dia. Sebab tu dia kata Allah tu adalah Muhammad dan Muhammad tu adalah Allah. Dia bagi contoh paling mudah untuk kita faham. Tengok tak filem Sarjan Hassan? Sarjan Hassan tak? Hassan ini adalah Piramli. Hassan ni boleh nampak tak Hassan? Boleh tak nampak? Boleh nampak dan boleh disentuh dalam filem itu tak Hassan? Tapi sarjan tu boleh nampak tak? Sarjan tu pangkat yang daripada Hassan. Pangkat yang daripada Hassan. Hassan pangkatnya sarjan dan sarjan itu adalah pangkat bagi Hassan. Bukankah Hassan tu dan sarjan tu berada pada satu tempat yang sama? Dia bangkit kita pun betul lah. Itu yang mengaji. Yang tak mengaji lagi faham tu, lagi diambil terus. Sedangkan takkanlah Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Sedangkan beza tak, Muhammad tu juga dalam makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni, fahaman ini yang bahaya. Sebab tu ibu-ibu, waktu anak-anak kita ni dia balik cuti, anak kita sekarang ni dia cuti semester dah. 2 bulan. Waktu dia balik tu sembang-sembang lah dengan dia. Tanya-tanyalah pasal agama. Ajak-ajaklah dia semayang berjemaah. Ajak dia datang kuliah. Ikut kita pergi kuliah. Dia nak tak? Kalau dia tak nak, waktu semak. Waktu selidik. Tak kira lah hari ni kita nak pergi tengok anak kita combo ke kan. Ada peluang sembang dia. Tanya dia pasal agama. Betul? Siasat dia. Ajak dia semayang jemaah. Kalau dia kata tak apa lemak, saya dah biasa semayang ni seorang-seorang dalam bilik. Waktu tu kena siasat lah. Takut dia berpegang pada ajaran yang salah, itu je. Saya cerita bersandarkan dengan pengalaman saya dengan anak-anak saudara saya lah. Anak saya ni mengaji banyak tempat sebab anak saudara tu ramai. Salah seorangnya dia berfaham dengan ajaran yang salah. Tak perlu semayang selagi mana belum kenal dengan Allah. Pegang pada satu kalimah yang namanya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kewajib kena Allah. Tak perlu kita semayang selagi kita tak kenal Allah. Siapa yang semayang sedangkan dia tak kenal apa Allah, maka semayangnya sia-sia. Dia pernah pergi Gunung Jerai 3 malam untuk cari Allah, tak jumpa. Balik pada Gunung Jerai, pergi ke Pulau Besar di Melaka. Di Pulau Besar tu ada satu makam wali Allah. Di situ duduk situ 3 hari, cari Allah, tak jumpa juga. Balik tu saya tanya, macam mana bang? Panggil dia bang, macam mana bang? Tak perlu semayang lagi sebab tak kenal lagi dengan Allah. Itu mengaji tu, bukan tak mengaji tu. Yang tu bahaya ini yang ada pada hari ni lah. Sebab tu bila kita zikir, ada zikir, kita ada lafaz, kita ingat Allah, mudah-mudahan kita tahu kita ni selama-lamanya tetap hamba Allah dan Allah tu selama-lamanya tetap adalah Tuhan bagi kita. Yang namanya Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Berkasa lagi Maha Bijaksana. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan yang kedua untuk mengenal kebesaran Allah. Allah Maha Besar atau Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan Allah Maha Besar. Sebab tu bila kita nak sebut, kita nak memuji kebesaran Allah, sebutlah baik-baik.
Sebut baik-baik. Jangan sebut benda yang bukan-bukan. Sebut benda yang baik-baik. Sebut jelas. Kadang-kadang kita ni jarang nak zikir nama Allah. Ada masa untuk kita zikir sebut nama Allah, kita sebut tu pula lebih kurangnya. Sebab tu ada satu amalan yang walaupun nampak dia kecil, tapi fadilat dia besar. Dan amalan yang disebut amalan-amalan sunat ini, amalan-amalan sunat ini, dia ada kelebihan, dia ada fadilat. Tapi atas 3 perkara. Amalan sunat ni dia dapat pahala, satu. Kemudian dia ada kelebihan. Kelebihan amalan sunat ni, pertama, kalau kita buat pada waktu yang tepat. Kedua, ada syaratnya. Dan ketiga, ada adabnya. Baru dia ada fadilah, ada kelebihan. Kalau tak, dia hanya dapat pahala je. Pahala tetap dapat. Antaranya, amalan yang kita sebut tasbih, tahmid dan takbir tu. Sebab tu Nabi pesan, jangan pernah tinggalkan tasbih, tahmid dan tahlil tu bila? Waktu 2 solat. Subuh dan maghrib. Jangan tinggal. Tapi kalau boleh buat setiap waktu, paling baik. Tapi jangan pernah tinggal tu. Jangan tinggal. Sebab itulah waktunya kita nak sebut kebesaran Allah. Saya tanya ibu-ibu, hari ni siapa yang sebut ada zikirnya paling-paling kurang 100 kali ada? Pagi ada tak sebut Allah paling-paling kurang 500 kali ada? Tak apalah. Maknanya habis subuh tadi kita, kalau subuh tadi kita ada tasbih, tahmid dan tahlil tadi, alhamdulillah. Kalau tak ada, sebab tu saya pernah pesan, sebutlah Allah setiap hari lebih kurang dari 500 kali. Allah 500 kali tu tak sampai 5 minit pun. Kadang-kadang kita sebut benda yang lain lebih banyak pada kita sebut Allah. Dulu kita sebut Sanusi. Banyaknya Sanusi sampai lupa sebut Allah. Betul? Sampai lupa nak sebut Allah. Sebab tu jangan tinggalkan. Kalau paling baiknya buat 5 waktu. Kalau paling-paling kurang jangan tinggal pada 2 waktu tu, subuh dengan maghrib. Kenapa subuh dengan maghrib? Dengan maghrib, permulaan hari yang ada dalam hidup kita. Maghrib ni siang menjadi malam. Subuh malam menjadi siang. Tasbih, tahmid dan takbir tu. Waktunya betul lah. Kemudian yang kedua, apa syaratnya? Syaratnya tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kena cukup-cukup. Sebab tu pakai tasbih. Tu pakai tasbih. Ini pakai jari. Mana? Bila terbatuk. Boleh mana ke tadi? Pakai sudah. Tak pakai jari. Subhanallah. Mana ke tadi? Sudah habis. Sebab tu pakai tasbih. Tidak saya nak sebut bo. Tadi sebab ibu kata jangan sebut, saya tak sebut lah. Tu sebab pakai tasbih dah, pakai tasbih. Subhanallah. Kalau terbatuk pun masih lagi pegang di situ. Sebab itulah gunanya tasbih. Ini beli tasbih apa? Tak guna. Beli, walau pergi umrah tu sebeban, kata orang Pahit. Beli sebeban tasbih. Tapi guna dia gantung je. Gantung kat kereta, pelik. Gantung kat kereta. Kita macam itulah. Tasbih gantung kat kereta dah. Suatu kursi letak belakang kereta. Hantu datang pada depan. Bila nak baca dia di belakang. Tu pelik kita lah. Tu. Pakai tasbih tu. Kemudian itu syaratnya dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia kena cukup-cukup. 33. Adabnya sebutlah baik-baik. Ila Rabbana subhanallah. Ini tengok kadang-kadang kalau saya kuliah maghrib lah. Surau saya okey lagi lah masjid. Masjid ni biasalah. Kadang-kadang tu imam tu ada allowance. Masjid memanglah ada allowance. Surau tak ada allowance lah. Tu imam ada allowance. Tapi bila sebut tasbih tu, Allah sebutnya. Sebutlah betul-betul. Dia sebut Allah sebut. Allah sebutlah elok dah. Itu waktu kita nak sebut Allah, sebutlah subhanallah. Nak kejur ke mana? Nak laju-laju nak pergi mana? Nak terberak. Kalau nak terberak pun tahanlah kejap dah. Itu pelik tu dah. Sedangkan kita sebut nama Allah tu. Sebut kebesaran Allah. Subhanallah tu apa maksudnya? Maha suci Allah. Alhamdulillah. Pujian bagi Allah.
Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Semua kebesaran bagi Allah. Kita sebut Allah, 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 Allah. Lepas tu kita unsin lah. Kita mengadu, ya Allah, kenapalah belum ditunaikan lagi, ya Allah, permintaan, ya Allah, doa aku kenapa belum dimakbulkan. Kalau Allah jawab, Allah Ta'ala jawab apa? Kamu sebut nama aku pun salah. Saya tak sebut, ibu sebut. Kamu sebut nama aku pun salah. Lepas tu kamu suruh aku makbulkan doamu. Sebutlah betul-betul. Sebutlah betul-betul. Tu kita sebut macam tu dah. Sebab tu sebutlah betul-betul. Nampak, ibu-ibu nampak amalan tu kecil, tapi amalan tu besar. Hebat amalan tu. Amalan tu hebat. Satu. Saya tengah ingat ni, saya kongsi lagi satu amalan tau. Amalan itu, kongsi lagi satu amalan. Bacalah suratul Fatihah setiap hari 100 kali. 100 kali saya tahu. Tapi dia ada cara baca dia. Bila sebut amalan, apa yang amalan yang Tuan Guru tu bagi tahu, kena ikut. Kalau Tuan Guru tu kata amalan ini dia tak boleh lebih, tak boleh kurang, kena cukup-cukup. Kena baca cukup-cukup. Kalau dia kata amalan ni lebih tak apa, kurang tak boleh, mana jangan buat kurang. Kalau dia kata amalan ni lebih tak boleh, kurang tak apa, jangan buat lebih. Kemudian dia kata amalan ni kena buat pagi, jangan buat petang. Kalau dia kata amalan ni buat petang, jangan buat pagi. Sebab apa? Takut bila kita buat pada waktu yang lain, kita takut kita tak selesa. Panas lah, rasa macam-macam. Sebab kan Tuan Guru pesan, amalan ni buat petang, kita jangan ubah-ubah buat pagi. Sebab tu ada amalan, dia akan serasi pada tubuh badan kita. Ibu-ibu pernah nak minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah salah satu amalan sunat ini amalan yang terbaik, yang mendatangkan rasa seronok pada kami, yang mendatangkan rasa nikmat, lazatnya dengan amalan ni. Pernah nak minta? Kalau tak minta, macam mana nak dapat? Sebab tu minta, mudah-mudahan ada satu amalan sunat yang dia jadi sebahagian pada diri kita, yang kita seronok dan kita tak tinggalkan dia. Itu kena minta. Sebab tu dalam alam barzah nanti yang akan jadi teman pada kita yang namanya amalan sunat ni. Yang ada fadilat, yang ada kelebihan tu. Wajib tau. Wajib ni dia takkan jadi amalan. Dia takkan disebut sebagai amalan tau. Amalan tu benda-benda yang sunat, amalan-amalan yang sunat. Sebab tu suratul Fatihah ni baca bila mana pun tak apa, lebih pun tak apa, kurang pun tak apa, waktu mana pun boleh baca. Yang penting dia cukup 100. Kalau lebih tak apa, kalau kurang pun tak apa, tapi paling baiknya cukup lah. Tapi dia ada adab bacanya. Macam mana syaratnya, adabnya? Subuh baca 21 kali, Zuhur 22 kali, Asar 23 kali, Isyak 24 kali, Maghrib 24 kali, Isyak 10 kali. Sebut sekali je, tak boleh sebut 2 kali. Siapa yang dapat catat, tak dapat tidak. Itu je. Dah sebut tadi dah dia. Nah. 20 subuh 21, Zuhur 22, Asar 23, Maghrib 24, Isyak 10. Jumlah balik. Cukup tak 100? Cukup tak? Jumlahnya 100 dah tu cara bacanya. Dan jangan tanya saya pula, Ustaz kenapa subuh 21? Kalau saya nak cerita panjang pula lah. Panjang pula nanti waktu yang lain pula lah. Kenapa subuh 21, Zuhur 22, Asar 23, Isyak Maghrib 24, Isyak 10. Dia adalah sebab tu rahsia. Tu rahsia. Tu rahsia. Dan bila orang tahu rahsianya, barulah kita rasa seronok dah. Kan saya dah pernah pesan pada ibu-ibu dulu, antara rahsia suatu Fatihah apa? Kan saya pernah pesan pada ibu, cari 7 huruf yang tak ada dalam suatu Fatihah. Dalam suatu Fatihah ni dia ada 7 huruf yang tak ada. Carilah sampai kiamat takkan jumpa 7 huruf tu. Tu antara rahsia Fatihah lah tu. Antara rahsia dalam suatu Fatihah. Ada 7 huruf yang tak ada dalam suatu Fatihah. Memang tak ada, takkan jumpa sampai kiamat. Huruf Ijaiyah tu lah ada 7 huruf yang tak ada, ya. Saya ambil bagi satu je contoh. Lagi 6 cari sendiri. Bulan depan saya tanya. Tak tanya siap. Kalau tak jawab siap. Huruf pertama yang tak ada dalam satu Fatihah, huruf Jim. Huruf Jim tak ada. Bacalah, memang tak ada huruf Jim. Huruf Jim memang tak ada. Tak payah Google pun, balik sekarang cari je. Huruf Jim tak ada dalam satu Fatihah. Kenapa tak ada? Sebab huruf Jim ni nama neraka Allah. Yang bermula dengan huruf Jim, neraka apa? Neraka Jahannam. Betul? Neraka Jahannam bermula dengan huruf Jim. Sebab tu tak ada huruf Jim.
Dan lagi 6 huruf tu semua nama-nama neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Permulaannya, huruf permulaan tu nama pintu neraka, dia tak ada pun dalam surah Al-Fatihah. Nanti balik kan cari. Cari dulu nama pintu-pintu neraka. Itulah huruf yang memang tak ada dalam surah Al-Fatihah. 7 huruf tu memang tak ada. Sebab dia nama pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak diletakkan dalam surah Al-Fatihah. Itu antara rahsianya. Itu antara rahsianya. Kita sebut Fatihah ni dia ada rahsia 7 dalam 7. Tu. Dia tak boleh cerita semua tak. Cerita semua tak datang ngaji dah. Dah tahu semua. Okey. Ambil amalan yang ketiga, bagi 3 amalan cukup dah. Surah Fatihah tu cara bacanya, baca lebih tak apa. Baca. Okey. Paling baiknya bila ibu dah baca 100 kali sehari, sebulan berapa? 3,000 dah. 3,000 ni 1,000 hadiahkan pada mak kita, 1,000 hadiahkan pada ayah kita. Pernah buat tak selama hidup? Jangan tipu saya. Baca sekali lah. Baca sekali hadiah. Yang ini sebulan kalau setiap hari kita baca, sebulan ada 3,000. 1,000 simpanan kita, 1,000 untuk ayah kita, 1,000 untuk mak kita. Allah, anak soleh. Anak soleh. Sebab tu pernah ditanya oleh seorang anak murid, Tuan, apakah kami ni boleh disebut sebagai anak yang soleh ketika mana setiap waktu kami tidak pernah lupa untuk mendoakan ibu dan ayah kami. Kata Tuan Guru tu, kalau sekadar dalam setiap solat kamu doa 5 waktu tu, belum lagi kamu diangkat sebagai anak yang soleh. Menangis anak murid dia. Kalau sekadar itu je boleh. Kalau Fatihah, kalau ada doa 17 kali yang wajib dah. Waladhdallin. Sebelum tu dalam hati kita sebut apa? Rabbi fili wali walidayya. Baru amin. Tapi jangan zahir lah dalam hati. Baru 17 kali. Baru 17 kali. Itu yang wajib. Kalau yang sunat, baru banyak sangat kita buat sunat dah. Tapi ini 100 kali, maknanya sebulan ada 3,000. 1,000 simpanan kita, 2,000 kita hadiah kepada mak ayah kita. Allah, anak soleh dah. Anak soleh. Nabi pesan apa yang kamu buat pada mak ayah kamu akan diteruti oleh anak keturunan kamu. Dia pula akan buat untuk kamu. Itu je. Itu jaminan Nabi kan? Jaminan saya, jaminan Nabi. Sebab tu. Ada orang rajin lagi, dia baca pula surah Ikhlas. Dia sama dengan surah Ikhlas lagi, sama juga. Sebab tu package lengkap bagi orang yang berada di alam barzakh. Kalau kita mengaji kita tasawuf untuk melepaskan diri daripada seksa alam barzakh. Yang pertamanya tahlil 70,000, yang keduanya surah Ikhlas 70,000. Yang ini melepaskan diri daripada seksaan alam barzakh. Sebab tu kalau tuan-tuan guru di pondok, benda tu memang ada dalam simpanan dia. Bukan simpan kat bank, simpan dalam hati dia. Qul wallah dia ratusan ribu. Zikir dia, tahlil dia pun ratusan ribu. Sebab tu bila ada orang kampung yang meninggal, dia datang jumpa, Tuan, minta hadiahkan mak saya tahlil 70,000 dan surah Ikhlas 70,000. Dia niat terus je. Sebab dia memang ada simpanan dah. Kemudian dia tambah lagi. Kalau dia rasa kurang. Logiknya macam ni. Kita nak tolong orang, nak transfer duit, tapi kita pun tak ada duit. Nak transfer macam mana? Kita duit pun tak ada dalam bank kita. Macam mana nak transfer pada orang? Kita nak tolong tapi kita tak ada duit. Tengok ulama dulu, Pak. Betul? Sebab tu dia banyak sangat kerjanya dalam bilik dia. Tahlil dia ratusan ribu. Qul Allah dia ratusan ribu. Fatihah dia ratusan ribu. Package lengkap. 70,000 tahlil, 70,000 satu ikhlas, melepaskan diri daripada siksaan alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu waktu saya mengaji tu dengan salah seorang tuan guru, dia minta buat 210,000 tahlil. 70,000 untuk diri sendiri, 70,000 untuk mak ayah kita dan 70,000 untuk tuan guru. 210,000 package lengkap. Tak, waktu tu. Yang tu kalau nak beramal, beramal lah, boleh. Kita niatkan untuk kita. Itu amalan yang kedua dah. Banyaknya ustaz dah. Nak masuk syurga bukan senang. Nak masuk syurga bukan senang sebab syurga bukan tok kita punya. Kalau tok kita punya senang dah. Amalan yang ketiga dah. Bagi 3 amalan cukup dah. Bagi banyak-banyak kan buat apa dah. Faham? Membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Yang ni banyak kali dah. Bagi tahu dah. Tapi tak orang buat-buat ustaz. Setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Orang akan tanya kenapa tu 786? Suka hati saya lah.
Kenapa tu 786? Sebab jumlah huruf bismillah tu ada 786 dalam kitab, dalam Quran. Bukan ayat itu, huruf tu yang mana? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, mim. Ha ya mim ke? Ha ya mim. Dia ada berapa? Jumlahnya ada 786. Jumlah huruf tu. Sebab tu baca setiap hari 786. Kalau ibu-ibu ayah-ayah ada hajat, baca 7 hari berturut-turut. Hari yang pertama kita baca bismillah tu niat apa yang kita nak. Sampai hari yang ke-7 niat juga apa yang kita nak. Buat air ke apa boleh. Anak kita nak peksa ke apa boleh. Kemudian masuk ayat yang ke-8 baca tu lah setiap hari. Melainkan kalau kita ada hajat, niatkan antara hari pertama dengan hari yang ke-7 yang kita baca, itu je. 786. Pernah tak tengok di kedai mamak 786 kari taruh atas? Nah. Sebab dia tahu bismillah 786 tu. Ini amalan ini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Soleh Pondok Sik di Kedah. Tak amalan tu. Tu antaranya. Ini yang nak untuk kita faham kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak tentang pula Allah. Zaman kita ni ada pula manusia yang dia cuba tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Apa contohnya? Minggu sudah kita dikejutkan dengan sekumpulan manusia yang menentang undang-undang syariah di Kelantan. Undang-undang syariah ni siapa punya? Kita punya ke Allah punya? Allah punya, bukan kerajaan Kelantan punya. Undang-undang Islam syariah tu Allah punya. Kerajaan Kelantan ni buat undang-undang Islam ni, undang-undang Allah. Tiba-tiba kita tentang pula undang-undang syariah. Yang kita tentang tu tentang kerajaan Kelantan, dia tentang Allah. Kita tentang Allah, kita bukan tentang kerajaan Kelantan. Dia cuma buat je undang-undang syariah tu. Tiba-tiba ada pula sekumpulan manusia, dia tentang pula, cabar pula undang-undang syariah tu. Dia bukan cabar kerajaan Kelantan, tapi dia cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa nak cabar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tengok apa yang berlaku sekarang dalam dunia hari ni, Pak. Cina, Allah Taala datangkan dengan banjir, datangkan dengan ribut taufan. Apa kesalahan Cina? Sebelum pada tu dia runtuhkan masjid. Ada 3-4 biji masjid yang dia runtuhkan, kemudian dia buat matahari. Kamu nak sangat tengok mukjizat aku, kelebihan aku, kekuasaan kata Allah, aku bagi kata Allah. Allah Taala bagi. Siapa tengok banjir ya Allah, takut tak? Takut dengan puting beliungnya. Belum habis di China, ada di Hawaii, sekarang ni di Kanada pula terbakar macam-macam. Itu mencabar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mencabar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu zaman kita ni. Sebab tu yang perlu zikir, sebab tu yang perlu amalan tu, sebab tu untuk kenal kebesaran, untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak tentang Allah? Kita pun Allah Taala jadikan, tiba-tiba kita nak tentang Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dan dalam zaman kita ni, tak habis lagi itu pula, ada pula lagi satu kumpulan lain pula yang kita sebut sebagai Islam sekular. Islam sekular. Islam sekular ni, Islam sekular. Ya. Pun sama juga Islam sekular. Ya. Dia ada juga perancangan dia, Islam sekular ni. Kita tengok ataupun Islam sekular, Islam liberal ni sama je. Fahaman tu dulu tak ada, tapi sekarang ni dah ada dah. Fahaman tu. Apa fahaman ni? Dia kata tak perlu kita mempertahankan Allah. Tak perlu kita pertahankan Allah. Dan Muhammad ni pun tak perlu kita pertahankan. Kita siapa? Kita ni makhluk ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, tiba-tiba kita pula nak mempertahankan Allah. Allah tahulah macam mana nak mempertahankan diri dia sendiri. Itu fahaman sekular, nampak? Kemudian Muhammad ini pun sama juga, tak perlulah kita nak pertahankan Muhammad. Muhammad tetap kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah. Muhammad tetap manusia yang paling mulia di sisi Allah. Muhammad tetap manusia pertama akan menuju syurga Allah SWT. Takkan terjejah pun Muhammad, kalau pun kita kata dia macam-macam. Takkan terjejah pangkat Muhammad, kebesaran Muhammad takkan terjejah. Sebab tu tak perlu kita pertahankan Muhammad. Tak perlu kita pertahankan Allah. Allah tetap berada di atas kekuasaannya. Katalah macam mana pun, takkan terjejah pun Allah.
Yang penting dalam hidup kita, kita hanya melaksanakan perintah Allah itu je. Tengok fahaman sekular tu. Sebab tu, kalau orang yang mengaji pun kadang-kadang terpedaya, terpengaruh. Apatah lagi kalau tak mengaji. Betul, Allah tahulah nak tahankan diri dia sendiri. Kita pun makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Takkan kita pula nak pertahankan Allah. Mana boleh. Allah tu Tuhan kita. Kita ni apa yang ada pada kita? Tengok sekular. Kita panggil fahaman liberal. Muhammad betul. Katalah macam mana Nabi. Tak katalah macam mana. Nabi tetap Nabi. Dia tetap Rasul. Dia tetap manusia pertama akan masuk syurga. Sebab tu tak perlu pertahankan dia. Fahaman liberal lah. Sekular. Yang ini yang masuk dalam negara kita ni. Sedangkan Nabi ingatkan pada kita dalam peristiwa hijrah tu, Nabi ingatkan pada umat Islam dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Hendaklah kamu mempertahankan aku, kata Nabi. Dan percaya apa yang keluar daripada mulut aku bukan keluar pada mulut aku, tapi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertahankan Allah. Tiba-tiba fahaman sekular. Yang ni dia menolak kebesaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menguatkan iman kita. Kelebihan menyebut Allah juga untuk menguatkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak kuatkan iman kita dengan Allah. Iman ini kita tahu dah syarat pertama. Zaman kita ni macam tadi jugalah. Benda-benda yang saya cerita tadi semuanya dia akan merosakkan iman manusia. Ya, masuk macam-macam fahaman ni untuk merosakkan iman. Sebab tu untuk kuatkan iman kita ada zikir kita. Kalaupun tak ada zikir kita dengan hati, kita beramal dengan zikir lisan, amalan-amalan yang tadi itu boleh menguatkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri daripada kekafiran. Mengelakkan diri kita daripada menjadi orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. 4. Kemudian yang kelima, semakin banyak ilmu. Mana orang yang sentiasa sebut Allah ni hati dia bersih. Orang yang sentiasa sebut Allah ni hati dia bersih. Dan ilmu ni dia nur, cahaya. Cahaya hanya akan masuk dalam orang yang hati dia bersih aja. Dan hari ni alhamdulillah, hati kita bersih lah, hati ibu ayah bersih. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan kita pagi ni, masuk ilmu, dapat ilmu. Tapi waktu ni lah, keluar pada pintu orang tak tahu lah. Habis kuliah ni kan tak tahulah, kotor ke balik. Sekarang ni bersih tak bersih. Sebab tu masuk ilmu lah. Keluar pintu sekarang. Nyampah tu. Dah datang. Nama ada je cerita sikit-sikit. Dah merungut dah. Belum masuk kereta lagi merungut dah. Dah tahu hari Jumaat. Cepat sikit orang nak balik awal. Dah datang. Tadi bersih hati dalamnya. Keluar je pintu sekarang macam-macam. Tu maknanya. Sebab tu orang yang sebut Allah ni hati dia bersih dan ilmu mudah masuk. Ilmu takkan masuk pada orang yang hati dia gelap. Dan memang saya pernah cerita, kalau ingatlah, fitrah kita ni memang hati kita bersih, betul? Betul saja, nganggut saja, tahu bila dah. Fitrah kita ni hati kita memang bersih, betul? Apa dalil dia? Apa dalil dia? Apa dalil dia? Dalilnya memang kita keluar daripada perut ibu kita, bersih tak? Bersih, tak ada bawa satu dosa pun. Keluar pada perut ibu kita, maksudnya kita fitrahnya bersih sampai satu ketika. Sampai satu ketika yang mana? Sampai satu ketika yang namanya akhir balik, cukup umur. Barulah di situ bermulanya dosa dalam hidup kita, betul? Dulu daripada kita lahir sampai kita memain cukup umur akhir balik mukhalaf, tak ada dosa pun. Semua dosa tu ditanggung mak ayah kita dah. Tak ada. Tapi bila memain, bila akhir balik, bermulanya dosa dah. Perempuan paling awal lah 9 tahun dah. Lelaki paling awal 13 tahun dah. 13 tahun. Yang ni, sebab tu hari ni ada juga satu kumpulan yang lain pula yang menggunakan ayat Quran supaya satu hari nanti kita ni ada kebebasan beragama. Dia guna ayat la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Dia guna ayat tu. Memang ada. Sebab tu akhirnya nanti kata ulama, Islam itu akan diruntuhkan, dimusnahkan oleh umat Islam sendiri. Tu. Disebut je tu, Dia guna ayat la ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama. Yang ni dia usaha nak minta satu hari nanti supaya benda ni berlaku dalam negara kita. Walaupun lahirnya kita dalam keluarga yang Islam, tok nenek kita Islam, mak ayah kita Islam, tapi anak boleh memilih agamanya sendiri ketika mana usianya 18 tahun. Sama ada dia nak ikut agama mak dia, sama ada dia nak ikut agama ayah dia, ataupun dia pilih agama dia masing-masing. Yang ni yang kita risau ni. Dia gunakan ayat itu lah.
Ayat Quran memang betul ayatul la ikraha fi din, tiada paksaan dalam agama. Tapi kena tahu pula tafsir ni dia banyak. Kita jangan tafsir ikut kepala otak kita je. Tafsir ikut nafsu kita, bukan tu. Tafsir la ikraha fi din ni tiada paksaan dalam agama, ada yang mentafsirkan tak ada paksaan tu dalam soal ibadah, bukan dalam soal memilih agama. Memilih agama tak boleh. Kalau kita satu-satu agama yang Allah Ta'ala terima. Inna dina indallahi Islam. Satu-satu agama yang aku terima, aku reda Islam, itu je. Sebab tu beragama ni bukan lain. Tahun ini Islam, tahun depan masuk agama lain lah. Try setahun tengok. Kalau tak syok, masuk balik Islam. Bukan macam tu. Islam beragama macam tu. Kita dalam solat pun, lepas kita takbir, boleh tak keluar? Allahu Akbar. Kita batalkan, malas lah buat sekali lagi, letak seronok. Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak semayang sini. Boleh tak boleh? Tak boleh, apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Bukan boleh keluar saja-saja, hukum dia haram. Melainkan kalau ada darurat. Apa darurat? Allahu Akbar. Ya Allah, dapur gas tak bertutup nenggit air tadi. Itu boleh. Takut terbakar? Pergi tutup gas dulu, betul? Atau Allahu Akbar. Allah, baru teringat pula kunci kereta pula dalam kereta. Ataupun kunci motor sini pula kawasan pencuri pula, lebuh pula kereta aku, boleh batalkan, boleh keluar. Sebab tu ada darurat. Kalau saja Allahu Akbar. Tak seronok buat sekali lagi pula. Tak boleh, haram. Itu baru dalam solat. Apa tak lagi dalam agama, takkan suka-suka hati nak keluar, suka masuk tak? Bukan tu. Sebab tu tiada paksaan dalam agama ni dari sudut ibadah. Tak ada paksaan. Tapi tak ada paksaan pun dia ada sampai satu level, satu kedudukan dia. Daripada kecil memang tak ada paksaan, tapi bila sampai mukhallaf, bermula hukum, akhir balik, waktu tu ada paksaan dah. Waktu kita kecil, anak kita kecil, tak boleh paksa dia. Puasa. Kalau tak puasa, jangan makan dengan mak. Mana boleh, umur dia 7 tahun. Takkan nak paksa dia puasa. Sebab tu Nabi sebut pun dalam solat, ajarlah anak kamu solat ketika mana usianya 7 tahun. Dan pukullah dia ketika mana usianya 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidurnya. Nabi sebut ajar je. Umur 7 tahun ni bukan ada paksaan, ajar. Untuk dia kenal dengan ibadah. Tapi 10 tahun kalau dia tak buat, baru paksaan. Baru paksa, pisahkan, pukul dia. Pukul nasihat lah. Sebab 10 tahun ada yang memayih dah. Ibu-ibu lah nak, 9 tahun dah memayih dah. Sebab tu ada paksaan. Tambah-tambah kalau anak kita umur dah 15 tahun, dah 20 tahun. Ada paksaan untuk dia solat. Semayang lah, semayang. Bukan boleh sebut 3 kali je. Kita sebut 3 kali je. Dah mayang belum? Dah mayang belum? Dah mayang belum? Lantak kamu lah nak mayang-mayang. Tak nak sudah jawab. Tu betul tak ibu-ibu? Jangan tipu saya. Cakap betul. Betul tak? Tak betul? Ui, warak sini. Kita sebut 3 kali je dah. Dah mayang belum? Kadang-kadang tak tanya pun. Panjang ceramah Ustaz. Panjang sikit ceramah. Maksudnya? Panjang sikit kabur dah berdosa. Dia kena kabur macam tu. Dah kena kabur. Sebab tu kita ada paksaan. Sebab dia dah memayang air balik dah. Kita kadang tu 3 kali. Lantak kamu lah nak mayang. Tak nak sudah. Tambah-tambah akan mengejutkan anak semayang tu. Nak mayang, tak nak sudah, lantak kamu. Tu. Bukan boleh macam tu ibu-ibu. Tu ada paksaan. Saya bagi contoh satu. Kalaulah rumah kita terbakar. Anak kita gerak-gerak, dia tak bangun atas katil. Apa kita buat? Kita tarik dia, betul tak? Kita tarik, kita seret dia keluar pada rumah untuk selamatkan daripada api dunia, betul? Pernah tak kita buat macam itu untuk selamatkan dia daripada api neraka? Mana lebih kita takut, api dunia ke api neraka? Bagus, betul? Sebab itu baru ada paksaan. Untuk disolat. Sebab tu dia dah bukan tak ada paksaan tu, boleh pilih agama tak? Yang ni yang kata bahaya ni. Sebab tu yang kena banyak ilmu tu. Iaitu kena banyak ilmu. Bukan saja-saja dah. Sebab tu ada beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, dia tetap ada beza. Kul hal yastawi la ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dia takkan sama. Bezanya besar. Dia akan dipertanggungjawabkan dengan segala yang dia buat dalam hidupnya waktu dia hidup dekat dunia. Iaitu antara beza orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Sebab tu yang kelima tadi,
Semakin banyak ilmu akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang keenam, baru masuk yang keenam. Yang keenam ni apa kelebihan menyebut Allah? Jauh daripada keraguan. Jauh daripada sifat ragu-ragu. Jangan ragu-ragu orang. Ragu-ragu ni dalam doa. Siapa yang ada ragu-ragu dalam doanya, maka doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu. Jangan ragu-ragu. Kita nak doa, boleh kalau Allah Ta'ala terima ke doa aku ni? Mana aku ni pun kadang-kadang kalau pergi kuliah pun tidur banyak daripada jaga je. Allah Ta'ala terima ke tak? Aku ni kadang-kadang tolong. Bila angkat tangan je yakin Allah akan sempurnakan doa kita. Jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu dengan aku, kamu nak doa pun dengan aku bukan ragu-ragu. Takkan aku nak doa nak sempurnakan kata Allah. Dengan manusia betul. Kita ragu-ragu tak? Dia janji je. Janji memang janji dah. Janji sesaja. Tapi ragu-ragu tak? Memang langsung tak adalah janji je. Banyak janjinya. Saya ulang. Janji. Macam-macam lah kita janji tak? Yang itu kalau manusia ada keraguan. Tak kira dia siapa. Tak kira pun dia siapa. Dia ada keraguan. Tapi dengan Allah jangan pernah ragu-ragu kan. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau kamu tak ada ragu-ragu pada aku, kamu syukur, kamu syukur dengan aku, kamu gunakan nikmat itu pada jalan yang benar, kata Allah, aku akan tambah lagi segalanya. Segala nikmat bukan hanya turun daripada langit tapi dikeluarkan pada bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang ketujuh, membuat hati manusia menjadi tenang. Ala bi zikrillah ta'manu bil qulub. Dengan zikir, dengan sebut nama Allah, hati akan jadi tenang. Bukan pergi mancing. Bukan. Ada orang nak tenang hatinya pergi mancing. 3 jam mancing. Tenang hati saya ustaz. Itu tenang yang menipu manusia. Habis mancing, udah gelisah balik dah. Sebab tu orang mancing dia tak boleh maju ke depan. Faham ni? Kalau dia maju ke depan, dia akan jatuh dalam kolam mancing. Sebab tu orang mancing ni ngundur ke belakang. Mana ada orang mancing yang maju ke depan? Faham ni cikgu? Faham bagus. Jangan jadi pemancing. Yang ini kita sebut hati akan tenang. Ini bukan sebab dia kaya. Tenang bukan sebab jawatan dia besar. Tenang bukan sebab dia ada pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tenang ni dia anugerah Allah. Anugerah Allah. Ada orang yang hidup macam kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, kadang-kadang kaih tak makan-makan. Tapi hidup tenang nak, hidup tenang je tak. Ya. Kaih tak makan susah sangat tu. Orang lain dapat je kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, dia kaih tak makan. Tak ada jumpa bahan makan. Tapi dah tenang. Kita tengok dah kadang-kadang orang yang jawatannya rendah pada kita dah. Tapi dia tenang dah, tenang. Sebab anugerah Allah. Tenang ni dia anugerah Allah. Minta lah pada Allah. Kemudian ada usaha lah dalam ibadah kita pada Allah. Sebab untuk jadi hati tenang. Kemudian yang ke berapa? 8. Yang ke-8, kelebihan menyebut Allah untuk mengingati dosa-dosa lalu. Untuk mengingat dosa-dosa lalu kita. Bila kita sebut nama Allah, mana-mana kita ingat dosa lalu. Kita ni banyak dosa lalu. Banyak dosa lalu kita. Banyak. Saya tanyalah nak. Ini saja-saja tanyalah. Nah, itu jawapannya peribadilah. Sepanjang sebulan, jangan ambil bulan Safar ni. Sepanjang berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ada berapa hari? 30 hari dah. Berapa kali pernah menangis dengan Allah? Menangis mengenang dosa lalu dengan Allah. Pernah tak? Jangan tengok saya, tengok saya masing. Ya, ni kalau ada alhamdulillah ya Allah. Banyak dosa saya ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Terima kasih sebab bagi aku peluang hidup lagi tahun ni ya Allah. Terima kasih tapi dosa aku banyak ya Allah. Pernah tak menangis? Kalau menangis betul alhamdulillah. Tapi kalau menangis dah balik pula. Kau bila nak balik ke sini? Itu menangis pisau dengan cucu tak pakai. Menangis pisau dengan cucu tak pakai. Dia menangis kerana dosa lalu, ya. Kalau pernah baca kitab Mukasyafatul Qulub, menyingkat kabul insan, dalam kitab tu Allah panggil Jibril, menghadap Allah. Kata Allah, wahai Jibril, bawa 2 bekal air ni, siramkan pada api nerakaku. Jibril siram dengan bekal yang pertama, api tu makin kuat menyala, api neraka makin kuat menyala. Kemudian Jibril ambil pula bekal yang kedua, Jibril siram pada api neraka, terpadam api neraka. Terkejut Jibril, terpadam api neraka. Tanya pada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, air apakah ini sehingga dia mampu memadamkan kemurkaan api nerakamu? Kata Allah, wahai Jibril, itulah air mata hamba-Ku yang menangis mengenangkan dosa lalunya dengan aku, kata Allah. Sebab tu hebatnya air mata dah. Jangan buang-buang macam tu je.
Nengok tangga menangis, faham hidup tapi menangis. Jangan buang-buang air mata macam tu. Ada. Hanya air mata yang menangis mengenangkan dosa lalu hamba-Ku dengan Aku, kata Allah, dia boleh memadamkan kemurkaan api neraka. Sebab tu ibu-ibu yang boleh menangis mengenangkan dosa lalu, letakkan muka di situ, sapu pada seluruh tubuh bahagian kita, badan kita, usapkan. Kata Nabi dalam satu hadis, tubuh badan manusia yang disapukan dengan air mata yang menangis mengenangkan dosa lalunya pada Allah, diharamkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak basuh semua memang tak boleh nak basuh, tapi syaratnya macam tu lah. Syaratnya tu kelebihan air mata tak. Sebab tu Nabi, bila Nabi sebut tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah untuk kami dapat menangis mengenangkan dosa-dosa lalu kami, wahai Rasulullah, sedangkan hati kami pun masih lagi keras. Kata Nabi, doalah, mintalah pada Allah dengan dua doa juga dalam kitab yang sama, dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu. Nabi ajarkan sahabat dua doa. Yang pertama, mintalah pada Allah hati yang mudah tersentuh, dan keduanya mata yang mudah mengalirkan air mata tak? Yang itu. Bila dengar tu sahabat, setiap kali sujud yang terakhir dia minta. Antaranya dua perkara. Ya Allah, kurniakan kepada kami hati yang mudah tersentuh, mata yang mudah mengalirkan air mata. Kita tengok je orang susah sikit, meniti air mata kita. Pernah tak macam tu? Tuan-tuan bawa kereta, tengok ada orang susah, ada tengok mak dan anak duduk kat pasar malam tu, ke minta, meniti air mata kita. Ada tak? Dapat tak kita? Kalau dapat, beruntung. Bukan senang nak dapat tu, hati yang mudah tersentuh. Tengok je orang susah, meniti air mata kita tak? Angkat je tangan, menangis mengenangkan dosa lalu. Bukan senang nak dapat. Sebab tu sahabat semua doa benda yang sama. Tapi dalam ramai-ramai tu seorang je yang dapat. Yang lain tu bukan tak menangis, tapi jarang lah, mungkin sebulan ataupun seminggu sekali. Tapi sahabat ni tiap-tiap malam menangis. Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu-satunya sahabat yang dapat menangis setiap malam. Sebab tu di pipi dia ada lekuk, sebab air mata yang mengalir pada setiap malam. Sahabat lain menangis ke, tapi tak dapat macam Sayyidina Umar tiap-tiap malam. Sayyidina Umar siangnya garang tak garang. Setan pun takut dengan Sayyidina Umar ni. Sesuai kata manusia. Tapi malam hari dia angkat tangan je, dia akan menangis dengan Allah. Itu kelebihan dia. Dia angkat tangan, dia menangis. Sampai sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, kami pun ada dosa, Tuan pun ada dosa. Tapi kenapa Tuan setiap kali dia angkat tangan tu akan mudah mengalirkan air mata? Apa dosa yang Tuan lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Sayyidina Umar, betul, aku ada dosa dan kamu juga ada dosa. Tapi dosa kita berbeza. Aku merasakan akulah orang yang paling besar dosa di antara kamu semua. Sebab waktu aku jahiliyah dulu, waktu Islam belum datang dalam hidup aku, Muhammad ni adalah orang yang paling aku benci. Dan aku memang ada dalam hati aku cita-cita, niat, keinginan untuk bunuh seorang manusia nama Muhammad. Sebab tu Nabi tak pernah bertemu pun dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab kalau jumpa memang dia akan bunuh Nabi. Betul? Sebab tu Allah Ta'ala tak pernah bertemukan Abu Umar dengan Rasulullah SAW. Sehinggalah Nabi doa pada Allah, wahai Allah, kuatkan Islam dengan memilih salah seorang pada Umar, dan Allah pilih Umar Al-Khattab. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Aku nak bunuh seorang manusia yang menjadi penyelamat bagi manusia di dunia, menjadi penyelamat bagi manusia di alam barzah, dan menjadi penyelamat bagi manusia di alam mahsyar. Manusia yang paling mulia di antara semua manusia, daripada semua yang ada makhluk Allah, baik daripada bentuk malaikat atau manusia, Muhammad ni paling mulia di sisi Allah. Aku nak bunuh dia, ada cita-cita tu pun aku rasa dah bersalah dah, besar sangat dosa tu. Sahabat lain semua menangis, menitiskan air mata. Dia bawa dia cita-cita, bukan bunuh pun Sayyidina Umar, tapi dia rasa itulah dosa dia paling besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, apa dosa kita paling besar dengan Allah? Takkan tak ada tak? Itu peribadi kita tak? Peribadi kita masing-masing. Sebab tu minta, ya Allah, kurniakan aku Allah hati yang mudah tersentuh, mata yang mudah mengalirkan air mata mengenangkan dosa-dosa lalu. Angkat tangannya, menangis. Saya direzekikan bertemu dengan seorang tuan guru yang macam tu lah. Siang dia memang orang yang kasar. Dia jenis tuan guru yang dia suka berikan, tahu berikan, pergi nyala, pergi mukat, dia jenis tu. Kemudian jenis tuan guru yang suka berburu, betul? Dia jenis tuan guru yang kasar. Mengaji dengan dia memang kasar. Mengaji memang cakap macam tadi lah. Macam ibu cakap tadi dah, bodoh apa semua keluar pada mulut dia tu mengaji. Dia kata macam tu. Orang tanya dia, Tuan, orang-orang yang di kampung dekat tanya-tanya dia, Tuan, kenapa Tuan ni banyak sangat zikirnya, siang malam pagi petang zikir saya, tak jemu-jemu ke? Dia jawab senang, aku zikir bukan sebut nama bapak kamu bodoh. Dia
Aku zikir sebut nama Allah ke sebut nama bapa kamu yang kamu susah hati? Kenapa? Aku tak minta sebiji beras pada kamu. Yang kamu susah hati buat apa? Orang dengar tu memang kalau belum mengaji, kalau mengaji dengan dia memang kena maki sesajalah. Tapi sebab kita ni nak mengaji, tak ada jugalah. Nah. Tapi kelebihannya bila dia angkat je tangan, dia akan menangis. Solat 5 waktu, dia doa je menangis. Dia buat tahlil, dia menangis. Dia buat doa selamat pun dia menangis. Tu kelebihan. Dan kita saya pernah tanya Tuhan, macam mana Tuhan dapat ni? Tuhan guna amalan apa? Dia sebutlah, bukan ke Nabi dah ajarlah dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu, aku pun doa benda yang sama juga. Berapa lama Tuhan doa? Aku doa ni paling kurang kalau saya ingat aku lebih kurang dalam 7 tahun ke 10 tahun baru aku dapat. 7 ke 10 tahun doa baru dapat. Kita baru 7 bulan. Malah ada doa dah. Tak dapat pun tu kita dah. Dia 7 ke 10 tahun baru dia dapat. Hati yang mudah tersentuh, mata yang mudah mengalirkan air mata. Sebab dia nilai dia hebat. Sebab dia mampu memandang kemurkaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat mungkin sekali-sekala mungkin kita pernah dapat. Dapat sekali-sekala ni pun alhamdulillah, maka menangislah banyak-banyak waktu tu. Menangislah banyak-banyak. Meraunglah tak apa. Letakkan tangan, sapukan di bahagian seluruh tubuh anggota badan kita. Sebab tu ya. Untuk apa? Untuk mengingati dosa-dosa lalu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, bila kita sentiasa ingat pada Allah, kita akan berusaha untuk melakukan segala kebaikan. Bila kita ingat pada Allah, sebab bila kita ingat pada Allah, kita akan ingat satu ayat Allah. Kata Allah, sesungguhnya aku suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu je. Kita buat baik bukan sebab kita nak tunjuk pada orang kita baik. Kita nak buat baik sebab kita tahu Allah hanya suka pada orang-orang yang berbuat baik. Itu kita buatlah baik. Bila ingat pada Allah, insya-Allah kita akan melakukan kebaikan. Yang ke-9. Kemudian yang 10. Yang ke-10, bila sentiasa ingat pada Allah, untuk mengingatkan kita sentiasa bersyukur pada Allah. Untuk bersyukur pada Allah. Syukurlah pada Allah apa yang ada pada kita. Syukur tak? Syukur tak ibu dengan kehidupan kita hari ni? Syukur tak? Syukur sahaja, alhamdulillah. Walaupun nama bukan syukur tak, tapi kena syukur juga nak. Kena syukur nak. Kalau kita tak kaya mana pun, syukur pada Allah. Syukur, kena syukur, betul? Kena syukur. Kenapa kena syukur? Sebab itulah yang terbaik pada kita. Kita minta pada Allah ni macam-macam. Minta subuh tadi pun macam-macam. Minta apalah nak. Rabbana, 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 Rabbana. Tanya, minta apa tu imam? Tak tahu. Orang Rabbana, aku Rabbana je lah. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Banyaknya minta semua. Langit yang ada atas langit kita ndak. Yang ada dalam bumi kita ndak. Yang di hutan kita ndak. Yang di laut kita ndak. Semua minta tu. Rabbana, 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 Rabbana. Allah Ta'ala bagi tak? Allah Ta'ala bagi tak semua yang kita minta? Tak bagi. Allah Ta'ala tak bagi yang semua kita minta. Allah Ta'ala hanya bagi yang kita perlu je. Itu je. Kamu tak perlu yang ini, aku tak bagi. Walaupun kamu minta, kata Allah, kamu tak perlu. Tapi yang ini kamu tak minta apa, aku bagi. Sebab itu yang kamu perlu. Faham ni? Sebab tu kalau kita minta semua yang kita minta tu dapat, ada tak pagi ni? Rasa-rasa ada tak pagi ni? Ada tak kuliah pagi ni? Rasanya tak ada. Mana? Pergi mesyuarat je, ada nak meluluskan projek ni, ada tanda tangan. Sibuk je dengan persatuan, sibuk dengan mesyuarat. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi. Sebab benda tu kita tak perlu pun. Bukan perlu pada kita, pada orang lain lah. Kita apa yang ada pada kita, itulah keperluan kita sebenarnya. Dan kita pun tak tahu apa yang kita perlukan melainkan Allah. Kamu tak perlu tu. Sebab tu ada orang nak sangat kahwin dua tapi tak dapat. Sebab tak perlu pada dia. Faham ni? Faham tak? Tapi ada orang yang tak nak pun kahwin dua tapi kahwin. Dia tak minta pun, tapi Allah jodohkan dia sebab dia perlukan. Sebab satu hari isteri dia sakit. Dan bila isteri dia sakit, isteri tak boleh nak layan dia. Baru lepas operate dia sebagainya kan. Isteri dia sakit, tak boleh layan dia dah. Kemudian dia tak nak minta pun, tapi kata Allah, yang ini keperluan pada kamu. Sebab tu kita minta kan, tak minta tak. Minta tapi tak perlu pada kita. Minta lah banyak-banyak pun. Tapi Allah kata tak perlu. Seorang pun kamu tak boleh nak layan. Cari kopi radik, kopi jantan, macam-macam kopi. Nak dua tak payah. Tapi yang mana kita perlu, yang mana kita perlu, yang itu ya Allah Ta'ala beri pada kita dah. Itu ya. Maknanya bersyukur pada Allah. Syukurlah walaupun siapa kita. Saya mungkin pernah cerita pada ibu-ibu kot. Seorang kawan saya yang dia ada anak syurga tu.
Kalau kita ada anak syurga, syukur je pada orang, pada Allah. Ada orang tak kahwin, dia nak kahwin tapi dia tak kahwin-kahwin sampai dia meninggal. Tapi dia akan kahwin nanti, dia akan bertemu dengan bidadari syurga Allah dah. Ada orang yang kahwin tapi tak dapat zuriat, kena syukur jugalah, sebab itu yang terbaik pada dia. Ada orang kahwin, nak anak, dapat anak. Nak anak yang sempurna semuanya, tapi Allah Ta'ala bagi seorang yang kurang upaya. Dulu kita panggil anak kurang upaya, kemudian kita panggil anak istimewa. Sekarang ni kita panggil istilah anak syurga. Anak syurga. Kalaupun kita ada anak syurga, syukur je pada Allah, itu yang terbaik pada kita. Sebab kena ingat, semua yang Allah Ta'ala datang kepada kita, kalau kita syukur, di situ dia ada hikmah. Dia tak ada hikmahnya. Ada seorang kawan saya, baru ni saya pergi kuliah tempat dia. Habis solat tu dia panggil. Dia berkata, Ustaz, nanti saya ada hal sikit dengan Ustaz, ada hajat sikit. Saya nak bawa Ustaz di kedai, nak makan dengan Ustaz, ada benda saya nak cerita. Saya kata okey lah. Dia ada seorang anak syurga, umur 21 tahun, lelaki. Tapi dia semayang tak tinggal. Anak syurga semayang tak tinggal, semayang cara dia. Itu baca dia macam tu. Saya mula-mula tu terkesan jugalah. Sebab kita tengah jadi imam, dia awal kita, kau tampar juga budak ni kan. Orang nak baca pun payah tak mula macam tu. Tapi dah lama tu biasa. Saya menitik air mata bila dia cerita. Sebab dia, kalau ustaz mana datang pun tengok dia datang, dia ambil kitab, adab dia. Dia ambil kitab, dia letak, dituang air minum. Memang dia layan kita. Sebab dia belajar di sekolah, macam itulah adab dia. Yang itu anak syurga tu anak syurga tu. Tapi dia punya meraihkan guru yang datang. Walaupun dia kan faham pun. Tapi dia raihkan. Duduk, tuang air. Dia ambil kitab kita letak. Tu dia. Semayang tak tinggal. Kawan saya bila habis je sampai di kedai tu, pertama dia peluk saya dulu. Dia peluk saya, dia kata, Ustaz, terima kasih sebab Ustaz ingatkan saya, Ustaz. Ustaz suruh saya sabar dengan anak syurga ni. Kenapa? Saya baru balik dari umrah, Ustaz. Habis tu kenapa? Saya waktu pergi umrah, Ustaz, saya dilayan macam VIP, Ustaz. Sebab anak syurga saya ni. Dia kata sebab anak syurga saya dilayan macam VIP. Saya boleh masuk Raudah tu berkali-kali. Tak ada siapa halang pun sebab anak ni. Sebab anak syurga ni. Orang Arab ni, Ustaz, peluk tu anak saya. Sampai menangis peluk, disebut ini Jannatul Firdaus. Dia kata ni anak ni syurga Jannatul Firdaus. Jaga dia. Mudah-mudahan dia doakan pada kita untuk kita juga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi Hajarul Aswad cium beberapa kali, memang diberi layanan istimewa. Dia kata sebab tu Ustaz, saya ingat apa Ustaz kata 21 tahun baru Allah Taala tunjukkan pada saya. Ini baru dunia, dia kata. Ini baru dunia. Tapi syaratnya kena sabar. Macam tu lah. Ada kena sabar. Kena syukur je. 21 tahun Allah Ta'ala tunjukkan. Allah Ta'ala tunjukkan pada ni. Balasan kamu dekat dunia. Sebab anak syurga yang kamu jaga dengan baik ni. Dia jadi VIP. Bukan tu dapat duit pula lagi tu. Orang Arab ni bagi saja duit. Dia bawa balik entah berapa ribu rial dia bawa balik. Dia kata, saya kata kalau pergi lagi sekali ni memang akan ada benda yang sama. Sebab anak syurga ni. Walaupun dia tak faham apa. Sebab tu syukur je. Syukur je pada kita. Merungut itu biasalah. Tapi janganlah sampai kita buat macam-macam sampai tak terima qada dan qada Allah Subhanahu, sebab dia ada hikmah. Dia kata, Ustaz, ini hikmah, Ustaz. 21 tahun, Ustaz. Barulah saya, ini baru dunia, dia kata. Ini baru dunia. Mudah-mudahan esok dia akan doakan kami ni untuk ke syurga-syurga Allah Subhanahu. Sebab dia memang jaminan syurga dah. Anak-anak syurga dia memang jaminan syurga dah. Sebab dia tak dapat nikmat dunia. Dia tak dapat macam kita. Ada rasa rindu, ada kasih, ada sayang, cinta. Dia tak ada tu. Dia hanya hidup dalam dunia dia. Dia tak dapat nikmat dunia, tapi dia dapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan duduk di syurga-syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa. Sebab tu hari ini untuk kita belajar, apapun kita, siapapun kita, besar mana pun jawatan pada kita, kecil mana pun kedudukan kita, kita terima je apa yang Allah Taala takdirkan kepada kita, bersyukur pada Allah. Tu yang ke-10. Kemudian yang ke-11. 10 pun dah 10 setengah dah. Lagi 5 nak sambung, kita cerita je lah, tak payah ulah-ulah. Yang ke-11 lah. Yang ke-11 untuk mencari mardatillah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni dia akan ada redha Allah, ya. Bila ada redha Allah dunia, mudah-mudahan akan ada redha Allah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mencari redha Allah, orang yang sentiasa ingat Allah ni, dia mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-12, menambahkan amal ibadah. Bila sentiasa ingat pada Allah, kita akan berusaha untuk menambahkan amal ibadah. Dan itu yang kita buat sekarang ni.
Makin lama makin kita berusia, betul. Kita ni makin lama di mamah usia dah. 60, ada sini 20 tahun. Kalau ada 20 saya nak bagilah hadiah. 20 tahun ada? Tak ada. 30 tahun ada? Tak ada. 40 tahun 50 yang banyaknya 50 dah. 50, 40 tu mungkin ada seorang berdua dah. Tapi kebanyakannya 50 tahun ke atas dah. Saya tanya ibu-ibu, bila makin usia kita makin meningkat, daripada sudut ibadah makin hebat ke makin berkurangan? Dia ada 3. Satu, ibadah ni dia ada penurunannya. Yang kedua, istiqamah. Yang ketiga, ada penambahbaikan. Kita yang mana? Ibadah kita ada penambahbaikan ke, istiqamah ke, ataupun makin merosot? Jangan tengok saya, tengok dia masing. Dia paling baiknya istiqamah pun kira paling baik dah. Istiqamah pun kira hebat dah. Kalau ada penambahbaikan lagi baik. Tapi pada sudut usia kita sekarang ni, untuk tambahkan lagi amal ibadah, mungkin rasa tak lalu dah. Boleh tak? Saya tanya ibu ayah, boleh tak kita semayang solat 40 rakaat setiap hari? Boleh? Boleh? 40 rakaat setiap hari? Campur sunat lah tu, 40 rakaat setiap hari, boleh? Campur sunat. Saya tu amalan saya. Dan saya buat tu. Waktu PKP je. Lepas PKP tak ada lah. PKP tak buat apa. Nah, memang 40 rakaat lah. Habis PKP, yahoo, cacat bintang. Tinggal 40 rakaat. Tapi kalau orang yang usaha dengan kesihatan tu badai yang dia ada, dia boleh buat. Memang tu, itu memang level kedudukan solat tu hebat lah. Kalau 40 rakaat setiap hari. 17 yang wajib, betul. 14 yang sunat. Sunat ini rawatib je. Rawatib je 14. Subuh 2, Zuhur 4, jadi 6. Asar 2, jadi 8. Maghrib 2, jadi 10. Isyak 4, jadi 14. Rawatib je. 17 yang wajib campur rawatib 14, jadi 31 dah. Lagi 9, kena bangun malam lah. Jangan bangun kencing tidur balik. Bangun malam. Itu tak kira duha pun lagi. Itu bangun malam pula. 2 rakaat solat wuduk dulu lah. Lepas berwuduk no. Kita pun dan tengok dalam ibadah tu pun kita celagu lagi dah. Nah, 2 rakaat kita solat wuduk lah. Solat sunat mutlak. Sebab ada wuduk. Kemudian lepas tu tahajud dulu ke taubat dulu? Kita pun pening. Tahajud, taubat. Tahajud. Mika pilih yang mana? Taubat, Mika, tahajud. Aku tak semayang. Sebab tak pilih yang mana? Yang mana dulu? Tahajud ke taubat? Saya pernah cerita pada ibu memula tadi. Amalan sunat ni dia akan dapat fadilat kelebihan kalau masa dia sesuai. Satu, dia ada syarat, ada adab. Mana dulu? Tahajud ke taubat? Tahajud lah dulu. Sebab apa tahajud? Sebab masa tu masa tahajud. Taubat bila-bila masa pun boleh buat. Lepas ni boleh dah solat taubat lepas ni? Boleh tak? Boleh. Tahajud boleh lepas ni? Tak boleh. Sebab tu tahajud paling afdal. Tahajud dia paling afdal sebab masa dia tu waktu tahajud. Bukan masa dia waktu taubat. Saya tak kata salah kalau ibu buat taubat dulu. Tapi afdalnya tahajud. Sebab tahajud itu je masa yang ada. Lepas tu tak ada. Masuk subuh tak ada. Tak boleh tahajud dah. Tapi taubat, setiap waktu boleh taubat. Setiap masa boleh taubat. Sebab tu tahajud dulu. Kemudian taubat 2 rakaat. Maknanya dah ada 6 dah. 2 rakaat lagi solat hajat. Ataupun tak payah buat solat hajat, terus tutup dengan witir 3. Jadi berapa? 9 lah. 2 solat sunat wuduk, 2 solat tahajud, 2 solat taubat 6. 3 witir. Jadi 9. Tadi 31 campur 9? 40. Cukup 40. Boleh Cik Abu? Alhamdulillah. Nah, itu belum campur duha lagi. Ibu-ibu lagi. Duha dengan istiqarah. Itu belum campur hajat. Boleh campur. Mana itu saja 40. Boleh ni? Dengan usia yang ada pada kita tu. Allah gaut pula. Taklah. Sebab tu. Yang ini yang ada peningkatan. Dia ada pada sudut ibadah. Tapi sebab tu orang yang bila dia makin ingat pada Allah, dia akan usaha untuk menambahkan amal-amal kebaikan dengan Allah. Tak kira amal yang mana itu daripada sudut kita sebut solat, mungkin daripada sudut sedekah, pada sudut puasa-puasa sunatnya, yang itu menambahkan amal ibadah. Kemudian yang ke-13, bila kita sentiasa ingat kelebihan menyebut Allah. Yang ke-13, merasa takut dengan dosa. Merasa takut dengan dosa. Takut ketika mana melakukan dosa. Ya, sebab tiap dosa ada balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang ke-14, kelebihan menyebut Allah, menjadi patuh pada hukum-hukum Allah. Menjadi patuh pada hukum-hukum Allah.
Hukum Allah. Hukum Allah ni ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Hukum Allah ada berapa? Aku mana rotan. Hukum Allah ada berapa? Hukum Allah ada 5 je. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 je hukum no. Itu pun 5 tu pun kita dah keliru. Kalau 50 macam mana? Kalau hukum ni 50 memang jenuh kita bawa diary, bawa buku. Ni apa hukumnya? Oh ni jenuh. Yang ni je. Daripada kita tidur, bangun tidur, kita tidur, bangun tidur, tidur, bangun tidur, tidur tak bangun-bangun. Tetap ada hukum 5. Sebab tu orang yang mati pun ada hukum atas dia. Orang yang mati ada hukum atas dia ada. Jenazah ni selagi mana dia belum dikebumikan, tetap ada hukum atas dia. Bila dah kebumikan, barulah terputus hukum tu. Walaupun jadi jenazah dah, tapi tetap ada hukum. Boleh tak kita buka je biar dia begitu? Tak boleh, sebab aib pada dia lah. Apatah lagi kalau perempuan kena tutup tak rambut dia? Tutup. Patut tak payah tutup, dia dah mati dah. Tapi kena tutup sebab hukum lah. Selagi dia ada atas dunia, belum dikebumikan, jenazah tetap ada hukum walaupun mati dah. Mandi boleh tak mandi bogey je? Tak boleh, kena tutup juga dah. Kena tutup je dengan kain lah. Sebab hukum. Sebab tu bila berlaku kematian, urusan jenazah wajib disempurnakan oleh mahram dia. Jangan bagi orang lain. Nak angkat daripada tempat pembaringan pergi tempat mandi, takkan nak bagi pada sepupu lah. Kalau tambah pula kalau yang mati tu anak dara umur 17 tahun. Takkan nak bagi sepupu dia pula angkat. Sepupu dia mahram bukan mahram, sebab tu bagi adik-beradik dia mahram. Apatah lagi kalau jenazah tu perempuan, urusan sampailah ke tanah kuburan, memasukkan jenazah sampai liang lahat pun tetap waris. Sebab dia ada hukum. Kalau yang mati pada hukum yang hidup, takkan tak ada hukum sebab tu hukum daripada sekecil-kecil perkara. Meludah pun Nabi ajar ada hukumnya. Takkanlah kalau meludah ada hukumnya, memilih pemimpin tak ada hukum. Faham ni? Kalau faham baguslah. Kalau meludah pun ada hukumnya, takkan memilih pemimpin tak ada hukum. Nampak benar letak lengkap Islam ni lah. Meludah pun ada hukum. Apa hukum meludah? Hukum meludah ni sunat. Kalau kita ludah belah kiri, dapat pahala sunat. Lepas ni ludah belah kiri. Tak ingat ustaz, atas je yang tak ada utah. Yang kalau ada orang agak-agak sikit lah. Jangan kita tak ludah tak tahu belah mana. Ada orang mang habis ustaz kalau tengah bawa kereta, nak ludah belah kiri macam mana? Pandai-pandai sangat. Betul juga dia. Tapi kalau bawa kereta jangan warak sangat. Buka pula tingkap ludah. Kena pula orang naik motor. Tumbuk pula. Ludah belah kanan. Tapi jangan ludah ikut tingkap. Buka pintu. Ludah ke bawah. Tu Islam ajar. Betul? Tu hebatnya Islam. Duduk ni pun ada hukumnya. Ada duduk yang wajib. Duduk yang sunat. Duduk yang harus. Duduk yang makruh. Duduk yang haram. Duduk ni pun ada. Hebatnya hukum Allah ada. Apa duduk yang wajib? Duduk yang wajib dia tak itu tak tahu. Apa duduk yang wajib? Tanya dulu. Tak dapat jawab, dapat 2 tiket kaci. Apa duduk yang wajib? Duduk yang wajib ni kita buat setiap hari apa? Dia duduk tahiyat akhir. Barulah duduk tahiyat akhir itu wajib. Tapi bila kita mengaji fiqh, hukum dia lebih besar. Maknanya duduk tu wajib. Cara duduk masing-masing. Sebab tu ada orang yang duduk tahiyat akhir dia macam tahiyat awal. Sebab dia tak boleh nak duduk tabaruk iftirash tu. Dia tak boleh nak duduk bersimpuh tu. Duduk tu wajib. Ada orang dia boleh duduk bersila. Tak apalah, itu yang dia boleh. Tapi duduk tu je yang wajib. Ada orang duduk dia kepala lutut dia itulah jadi tempat duduk dia. Bertegak tu. Sebab kaki dia tak boleh bengkok. Itu duduk dia. Makna duduk tu yang wajib. Cara duduk hak masing-masing. Itu namanya duduk yang wajib. Tahiyat akhir. Duduk yang sunat. Tahiyat awal. Tahiyat awal tu duduk yang sunat. Sebab tu kalau terlepas, jangan pula warak duduk balik. Kita dah terlepas naik rakaat kedua tu. Lepas sujud naik. Dah naik. Allah lupa tahiyat awal. Duduk tak payah. Naik terus. Tak payah. Sebab dia sunat je. Tahiyat awal tu duduk yang sunat je. Faham ni? Faham. Tapi dah naik tegak. Allah, tahiyat awal belum duduk balik. Jangan macam itu dah. Dah naik lah. Dia tahiyat awal je dah. Dia tahiyat awal je. Kalau kita tak buat kunut, tak payah lah. Dia sunat je dah. Apa masalahnya?
Sekarang buat sujud sahwi habis. Nah, kalau yang tahu tak tahu nak buat macam mana. Yang ketiga, duduk yang harus. Duduk yang harus mana? Duduk yang harus dah lama sangat kita berdiri. Dengar ceramah 2 jam tak berhabis, penat pula kaki duduk lah. Adalah keharusan duduk. Tapi sekarang tak payahlah duduk sebab memang dah duduk. Nah, cuba kalau 2 jam berdiri. Ustaz penat tak duduk? Keharusan duduk sebab dah penat. Duduk yang duduk saat kita berada dalam satu majlis rasmi, hadir di situ tuanku Sultan Perak, diumumkan kehadiran tuanku, kemudian sama-sama kita nyanyi lagu negaraku, orang lain semua berdiri, kita seorang je duduk. Malah lantak kau malah berdiri lah aku duduk, seorang duduk. Yang itu duduk yang dibenci ya. Sebab tak menghormati satu pimpinan. Tambah kalau yang datang tu pula sultan pula tu. Tak. Kita buat tak tahu je, lantak berdiri. Aku duduk lantak kau malah berdiri. Itu duduk yang makruh, duduk yang dibenci. Duduk yang haram. Duduk dalam kelab malam. Tempat pun haram dah. Walaupun saya duduk je, Ustaz saya akan minum, saya kira berapa orang yang minum. Duduk tu tetap haram. Tak usah kata duduk berdiri pun haram dah. Sebab duduk di tempat-tempat yang haram memang dah haram dah. Duduk pun ada hukum dah. Itu hebatnya dah. Hebat dah Islam dah. Sebab tu ingat Allah, mudah-mudahan kita ingat pada hukum yang ada 5 tu dah. Kemudian yang terakhir yang ke-15, kelebihan menyebut Allah untuk menjadikan manusia takut pada siksaan Allah Subhanahu, untuk menjadi takut pada siksaan Allah. Ya. Dekat dunia ni tidak disebut sebagai siksaan, dunia ni disebut sebagai peringatan daripada Allah. Wala nuziqannahu minal azabil adnun dan azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan manusia itu dengan siksaan cubaan yang kecil sementara menanti lebih besar di mahsyar, kata Allah. Mana itu sebagai kadar peringatannya. Kalau peringatan macam tu, kalau balasan macam mana? Kalau peringatan macam tsunami tu, peringatan Allah je. Hanya rotan-rotan kecil Allah aja, kata ulama. Tsunami tu hanya rotan kecil je. Allah Ta'ala rotan je. Rotan laut tu sampai melimpah dah. Itu baru peringatannya. Tsunami itu peringatan. Balasan macam mana balasan? Memang kita tak boleh bayang. Itu baru peringatan pada Allah pun kita takut dah. Di Bogor, Sulawesi tu yang bumi bergerak tu. Tenggelam tu rumah. Kita tengok pun takut dah. Itu baru peringatan, kata bukan balasan. Balasan di Yaumul Mahsyar dah. Balasan di Yaumul Mahsyar tu baru peringatan. Sebab tu kelebihan. Antara kelebihan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala pada 15 perkara tu. Baru masuk yang kedua, perbanyakkan menyebut akhirat, betul? Kan baru menyebut akhirat. Dunia terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. 1000 tahun di dunia. Yang ini kita tak baca lah minggu ni. Kita baca bulan depan pula dah. Ya. Mana ada nanti kita akan baca pula kelebihan untuk mendapat kejayaan di akhirat. Ada pula ni 5 cara hidup dunia yang baik untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ada pula lagi ya. Yang ni kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ingat pertemuan yang akan datang apa banyakkan menyebut akhirat. Right di situ. Itulah kita bulan depan. Tadi itu betul tadi ya, yang ibu cerita tadi ni waktu banyak menyebut Allah 16 17 tu betul ya, kita cerita sampai 5. Nanti kita akan sambung pada muka surat yang ke-18. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Segi Ustaz tadi yang mempermainkan dia macam kita tarah tangan tu. Buat itu je, betul negeri ni nak rapat kan nak. Okey. Apa tengok awak baca. Ya. Itu soalan yang baik tu. Soalan yang baik tu. Mana apa soalannya? Soalannya kita tadah tangan tu. Apakah boleh dikategorikan kita ni macam main tadah tangan macam ni tak? Doa ni dia ada adabnya. Apa adabnya? Adabnya doa ni, satunya doa tu Nabi kata mengangkat dan menadahkan tangan. Mengangkat dan menadahkan tangan. Maksudnya mengangkat, angkatlah. Sebab tu jangan letak atas paha. Kita doa atas paha je. Pernah tengok orang doa atas paha je? Letak tangan atas paha. Bismillahirrahmanirrahim. Macam minta tu, ya Allah, nak bagi-bagilah, tak bagi tak apa, tak heran pun. Angkat, bila sebut angkat, dia menadahkan tangan. Bila tadah, dia macam ini. Jangan macam ini. Ada tak ibu-ibu yang doa macam ini? Kalau macam ini bukanlah menadahkan tangan. Menadahkan macam ini. Baru boleh ditadah. Kalau macam ini, apa yang ditadah? Habis jatuh semua ke bawah. Tak apalah kalau jatuh pun atas jubah kita ambil balik masuk dalam poket ke apa. Ada orang jawab macam tu tak? Itu pada sudut adabnya.
Mengangkat dan menadahkan tangan. Bukan macam ini, tapi macam ni. Mula bila menadah tu yang macam mana? Macam ini ke? Macam ini pun tak apa. Macam ini pun tak apa. Jangan macam ini. Dah itu je. Ada macam ini pun boleh, macam ini pun tak apa. Nabi ada adabnya. Kalau Nabi ada waktunya tangannya sama parah dengan dada. Ada ketiga tangan Nabi sama parah dengan mulut. Dan ada ketiganya tangan Nabi lebih daripada kepala. Minta ya Allah, minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Nak minta sungguh, itu adabnya. Maknanya kalau macam ini pun boleh, macam ini pun tak apa. Tapi yang penting tadi mengangkat dan menadahkan tangan. Itu je adabnya. Kemudian kalau kita nak rapat, tolong jangan letak tangan kiri di atas tangan kanan. Adab. Walaupun kita orang yang gunakan tangan kiri, jangan letak di atas tangan kanan. Paling-paling ni kalau nak letak berlapik, tangan kanan mesti atas tangan kiri ataupun sama. Macam tu je. Ada orang tangan kiri atas tangan kanan. Maknanya daripada sudut adab tu. Dari sudut adabnya. Ya? Nabi memuliakan satu perkara yang baik semua dengan kanan. Sebab tu Nabi letak kanan di atas. Kalau kita lapik tangan tu, kanan tu di atas. Tapi jangan letak tangan kiri walaupun kita orang guna tangan kiri. Kalau ni senang, paling senang macam ni. Kalau saya doa pun macam ni lah. Kadang-kadang ada masanya jarang sangat macam ini. Dulu macam ni. Tapi bila mengaji tu yang rubahnya. Angkat tangan, menadah dan mengangkat tangan. Itu je adabnya dalam berdoa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang tadi saya kata amalan 70,000 Tahlil. Allah tu dia nak jazah dengan mana ustaz tu macam mana? Yang itu tak payah. Itu kalau kita berguru. Kalau kita berguru di pondok. Kalau kita beramal dengan zikir. Yang itu dia ijazahkan lah. Kalau kita nak zikir, kita nak bawa tahlil tu, dia ada zikir Syazaliyah ke Nasyabandiyah ke, yang itu dia kena ijazah. Sebab saya dulu berpegang pada satu amalan tarikat Nasyabandiyah. Mana waktu tu memang dijazahkan, kemudian zikir tu kena buat 210 kali, kemudian dihadiahkan pada semua tu. Itu ijazah. Sebab kita ambil di Tuan Guru itu kalau kita nak zikir tu, nak tahlil tu. Kalau kita nak buat sendiri boleh. Kalau kita nak buat amal sendiri, bukan berguru, cuma amalan yang kita nak buat, nak hadiahkan pada mak ayah kita boleh. Cuma kita kira lah. Kena kira. Sebab paling baiknya bila berlaku kematian antara jarak 10 hari tu. Antara jarak 10 hari tu hadiahkan dia 10,000 paling-paling 70,000 tahlil dan 70,000 qul huwallah. Itu paling baiknya. Tapi bukan kita seorang. Adik-beradik lah. Kalau kita ada 10 orang adik-beradik, buat 7,000 seorang tahlil tu. Letakkan pada satu hari. Okey, paling baik dalam hari yang ke-7 kita selesaikan semua dah. Mana selesaikan semua, hadiah tu niatkan tu tahlil dan qul huwallah ni kita niatkan pada si mati mak ayah kita. Betul, paling baik itu pertolongan. Ibu-ibu ayah boleh rujuk ni. Kalau ibu-ibu rajin pergi kedai buku, beli 2 kitab. Satu namanya kitab tu Amalan Orang-Orang Soleh. Satu lagi kitab Amalan Sedikit Pahala Berganda. 2 kitab tu kitab Ustaz Muhaddir Jul. Ustaz Muhaddir Jul. Okey, kalau paling baiknya anak kita ni ramai. Tapi kalau kita umum, ya Allah selamatkan anak-anakku, tak apa. Tapi kalau ada seorang ni dia degil sikit, nakal sikit lah. Contoh namanya Bakar. Contoh lah, bukan nama sebenar. Contoh namanya Bakar. Ya Allah, anak aku yang namanya si Bakar ni, ya Allah, itu memang Allah Ta'ala tahu. Tapi kita nak khusus tak? Ya Allah, anak aku yang namanya si Bakar ni tahun ini dia nak SPM, ya Allah. Dia ni dok lah macam adik-beradik dia yang lain, kakak-kakak dia, abang rajin belajar. Dia ni ya Allah berbola je kerjanya, ya Allah. Main bola saja, ya Allah. Ya Allah, bukalah hatinya untuk belajar, ya Allah. Tinggal sekejap bola tu habis. Tu boleh, tapi sebut nama anaknya. Paling baik dihembus di ujung-ujung ubunnya, gosok kepala dia. Itu dah paling baiknya. Lepas tu kita baca Fatihah tu, kita akan mulakan dengan surah apa? Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, di situlah kita letakkan niatnya. Di situ lah. Mungkin nama tu bukan nama sebenar lah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis.
Soalan dia percuma, tak apa. Soalan dia percumanya tak bayar, tapi kalau nak bayar pun boleh. Allah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbin qulubi dawaiha wa afidal abdani wa shifaiha wa nul absar wa diyaiha wa la ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. A'udzu bika kalimatil tamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma zuqna qabla al-mauta taubah wa indal mauta syahadah wa ba'dal mauta jannatan wa na'iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ihtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Aqulu qawli hadza